Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, baik. Jadi saya telah pun post video beberapa hari yang lepas dan saya ada komen satu kaunter dan saya harap anda faham dengan komen saya tersebut. Dan kepada mereka yang baru masuk, tolong tengok balik video-video yang telah saya share dalam channel. Ada banyak juga video yang saya share sebelum ni. Jadi sementara tengah hujung minggu ni anda boleh tengok dulu, boleh fahamkan, boleh hadamkan. Dan kalau tak faham boleh terus direct PM saya tanya, okey. Dan setakat ni saya dapat feedback ramai yang kata dapat ilmu yang baru, dapat belajar something yang diorang tak pernah pun tahu sebelum ni. Jadi saya rasa sangat happy dan sangat gembira lah sebab dapat bantu anda faham tentang trading ni kan. Okay, baik. So jadi hari ni saya nak share tentang satu ilmu di mana saya rasa mungkin ada yang dah tahu. Tapi tak apa, kalau yang dah tahu tu pun kita refresh balik saja. Dan kepada yang masih tak tahu ataupun mungkin baru first time dengar benda ni, tak apa. Kita akan go through secara pelan-pelan. Okay. So malam ni apa yang saya nak share ialah saya nak share kepada anda tentang satu table, iaitu dipanggil Gann Square of 9 table. Okey, baik. Jadi apa benda Gann Square of 9 table ni? Okey. Jadi mungkin ada yang dah tahu, okey, mungkin tak tahu. Jadi saya terang je. Okey, baik. Gann Square of 9 table ni ialah di mana ia dicipta oleh seorang barat, di mana dia menggabungkan calculation dan tak ingat apa benda, algeometri ke geometri ke apa benda tak ingat kan, tapi dia macam tu lah, dia macam matematik punya calculation. Okay, yang mana benda ni dia sendiri gunakan dalam dia nak menentukan support dan resistance dalam trading. Okay, pengasas kepada Gann Square of 9 table ni dia mula trade sejak dia berumur 24 tahun. Nama penuh dia saya lupa, tapi ada Gann lah kat situ kan, sebab tu nama ni Gann Square of 9 table. Okay, dia mula trade sejak umur 24 tahun dan dia mencipta Gann Square of 9 table ni untuk membantu dia menentukan support dan resistance dalam trading. Okay, baik. Jadi kita tengok kat sini. Okay, ini adalah Gann Square of 9 table. Okay, kalau anda perasan ada beberapa jenis warna dekat sini. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau dan juga kuning. Okay, so saya akan terangkan kegunaan setiap warna ni. Right. So dalam Gann Square of 9 table ni ada beberapa warna. Yang pertama ialah biru. Kita pergi warna merah dulu lah. Okay, yang pertama sekali warna merah. Okay, baik. Merah ni apa benda? Maksudnya merah ni adalah mewakili harga sebagai support dan resistance yang paling penting atau kuat. Okay, baik. Jadi setiap yang berwarna merah ni dia mewakili support dan resistance yang paling kuat. Jadi macam mana nak baca? Nak baca ni senang saja, tak susah pun. Okey, baik. Okey, contoh saya ambil kat sini ialah harga 61 kat sini 61. Bermaksud 61 sen ini adalah harga yang menjadi support ataupun resistance yang terkuat. Okey. So kalau contoh harga sesebuah saham tu berada pada 59 sen, jadi maksudnya the next resistance ialah 61 sen. Okey, boleh faham? Okey, contoh lagi, katakan harga saham tu. Okey, contoh harga saham harga apa JCSA. Okey, JCSA harga dia pada 63 sen. Ni contoh Okey, 63 sen. Okey, jadi support dia adalah 61 sen. Okay, jadi macam tu. Jadi warna merah ni adalah support dan resistance yang kuat. Jadi maksudnya kalau contoh harga sekarang, harga saham FGV contoh dekat 59 sen.
Okay, the next resistance ialah 61 sen. Dan kalau harga melepasi 61 sen, maka dia akan ke resistance yang seterusnya. Okay, jadi kepada mereka yang macam malas nak lukis resistance, macam saya nak lukis line resistance support dekat graf tu, jadi biasanya saya akan guna ni lah. Kalau anda perasan dalam setiap trading idea yang saya bagi tu, kebanyakannya menggunakan this, menggunakan gun ni, gun square of 9 table ni. Okay, so merah ni adalah support dan resistance yang kuat. Maksudnya kalau dia lepas resistance yang warna merah tu, maksudnya jauh lagi perjalanan dia. Okay, kalau dia bocor contoh dia bocor contoh dekat, okay, sekarang harga dia dekat 62 sen. Lepas tu dia turun, dia turun, dia jatuh 60 sen kan, dia jatuh sampai 60 sen. So jauh lagi perjalanan dia nak turun ni. Dia boleh jatuh sampai 59, 58, 57 sen. So jauh lah dia nak jatuh kan. Jadi dekat situ anda boleh tahulah dekat mana anda punya cut loss level. Okay, baik. So itu berwarna merah. Dan cara nak baca gun square of 9 table ni adalah dengan clockwise. Okay, maksudnya ni dari 1 sen, 2 sen, 3 sen, 4 sen, 5 sen, 6 sen, 7 sen, 8 sen, 9 sen, 10 sen, 11 sen, 12 sen, 13 sen, 14 sen, 15 sen, 16 sen, 17 sen, 18 sen. Sampailah kat sini. Okay, so yang sampai yang dekat 3 digit ni adalah ringgit lah. Maksudnya kalau 139 ni RM1.39. Kalau macam 218 kat sini, maksudnya RM2.18. Kalau 3 digit tu dia dah sampai ringgit lah. Kalau 2 digit tu dia masih sen-sen lagi. 96 sen, 34 sen, 15 sen dan sebagainya. Okay, so tu warna merah. Okay, so kita tengok pula yang kedua. Okay, so yang kedua adalah warna biru. Okay, warna biru ni apa pula? Okay, warna biru ni dia mewakili harga sebagai support dan resistance kedua penting atau kuat. Okay, so biru ni adalah support resistance yang kedua terpenting ataupun yang kedua terkuat. Jadi maksudnya kalau kita susun daripada segi keutamaan, yang paling kuat, yang pertama sekali merah yang paling kuat, yang kedua biru. So kita tengok dekat gun ni. Okay, baik. Okay, sebagai contoh kita ambil harga dekat 61 sen ni. Okay, contoh harga sekarang 62 sen, tetapi market tak open dan okey. Jadi dia turun, bocor 61 sen, dia sampai 60 sen. So bila dia dah sampai dekat 60 sen ni, maksudnya the next strong support adalah 57 sen. Okay, so 57 sen ni adalah second strong support lah. So kalau 57 sen ni pun bocor juga, dia akan pergi ke yang warna merah, 53 sen. So itu je game dia akan putar-putar. Okay, so kita ambil contoh yang lain. Okay, kita ambil dekat okay, kat sini okay, kita ambil harga ni. Okay, Notion. Okay, sekarang Notion harga berapa saya terlupa. Sekejap. Kita ambil contoh, tengok counter lah, senang Sorry, line agak slow sikit. So kalau siapa-siapa yang tanya saya counter tu kan, kalau saya lambat sikit reply tu, biasalah. Line memang lambat. Kena bersabar sikit nak buka chat tu kan. Malam dah laju sikit. Kalau siang tu memang lama gila nak loading. Okay, sekarang Notion harga 1.09. Okay, baik. Tengok sini Okay, baik. Harga Notion sekarang dekat sini tau, 1.09. So yang berwarna putih ni dia tak ada apa-apa. Dia tak mewakili support, dia tak mewakili resistance. Warna putih ni dia neutral. So kalau kita tengok dekat harga Notion 109 ni kat sini, okay, bermaksud support dia yang terdekat, yang paling kuat adalah 106 kat sini. Okay, 106. Jadi dia punya resistance yang seterusnya ialah 107.
Jadi 1.11 lah dekat sini. So ini dia punya resistance. So kalau contoh hari Isnin dia breakout 1.11 ni, the next resistance dia adalah 1.16. Kita tengok Notion hari tu. Ke mana dia pergi kan Notion. Asalnya Notion hari tu dia naik, kemudian dia turun balik. Tapi saya pun tak apa nak ingat sangat. Sebab Notion ni dah lama saya bagi, dan dalam channel tu saya suruh target pergi RM1 balik. Untunglah siapa yang hold daripada berapa sen dah saya bagi tu, 70 sen ke 60 sen dah, tak ingat. Okey, betul. Tengok kat sini lepas 1.15 dia naik 1.16, tak lepas resistance dia jatuh balik. Nampak? Kat sini. Nampak. Nampak kat sini so itulah cara kita guna Gann square of 9. So warna biru adalah support dan resistance yang kedua terkuat. So kalau macam bocor merah, kita boleh assume dia pergi warna biru lah. Kalau dia macam breakout merah, kita assume dia pergi warna biru. Macam tu je game dia akan putar benda ni. So simple kan. So yang kita nampak sini ada lagi dua warna, iaitu warna hijau dan juga warna kuning. Sebenarnya warna hijau dan juga warna kuning ni kalau ikut saya memang malas nak pakai sebenarnya, sebab dia macam tak apa nak penting sangat. Tapi terang je lah kan. Mana tahu korang nak guna ke. So yang ketiga ialah warna hijau. Warna hijau ni macam biasa, dia mewakili harga sebagai support dan resistance ketiga. Penting dan kuat. Dan yang keempat, warna kuning. Warna kuning dia mewakili harga sebagai support dan resistance keempat paling kuat. So kita faham macam ni baik. So hijau dan kuning ni ialah hijau ni mewakili harga sebagai support dan resistance yang ketiga, manakala kuning ni dia mewakili harga sebagai support dan resistance yang keempat. Dia kalau ikut priority kekuatan dia, merah, biru, hijau, kuning. Kat sini So kita nampak lah. Maksudnya kalau contoh dia jatuh dekat contoh kita ambil yang banyak putih sikit. Kat sini contoh harga sekarang dia dekat kita ambil Notion adalah Notion tadi 109. Alamak, tak ada pula Notion tak ada pula. So kita ambil harga mana nak ambil. Kita ambil kat sini lah. 1.5. 1.5 harga saham. Jadi dia punya resistance yang kuat yang dia perlu lepas adalah 1.51, dan harga support dia yang paling dekat 1.48. So kalau dia sebenarnya ada support lagi dekat biru ni 1.45, tapi kalau macam anda macam tak sanggup nak tanggung loss yang banyak, anda cut loss je bila bocor 1.8. Tapi kalau anda macam sanggup dan rasa macam dia boleh rebound dekat 1.45 ni, so tunggu je lah. So itu cara guna dia. So basically saya takkan guna hijau dengan kuning ni. Saya cuma fokus warna merah dan juga warna biru sahaja. Sebab bagi saya kuning dengan hijau ni dia macam tak berapa nak praktikal sangat. Kalau macam merah dan juga biru ni sangat best guna. Tapi perlu ingat juga sebenarnya Gann square of 9 ni sebenarnya kalau dalam support resistance yang kalau anda lukis kat chart tu, dia tak apa nak tepat. Jadi contoh harga dekat sini dia punya merah, dia punya resistance 69 sen. Dekat chart kita tengok lari sikit. Contoh dekat chart 68.5 sen. Dia lari tapi tak terlalu banyak, kadang-kadang 1-2 bit saja. Jadi bagi saya Gann square of 9 ni masih relevan untuk kita tentukan support dan resistance. Kalau contoh kita tengah kerja, kita tengah drive, macam saya kan, kadang-kadang tengah drive tak sempat, dalam kereta macam mana tak nak lukis support dan resistance kan, betul tak? Jadi
kita gunakan gun square of 9 ni. Dan saya dah hafal lah pun gun ni kat mana support, kat mana resistance. So kalau tanya tu memang boleh bagi jawapan spontan lah, sebab saya dah hafal. Sebab dah lama saya guna benda ni. Jadi kalau boleh anda, kalau senang nak hafal, tip saya dulu, saya buat gun square of 9 table ni jadi saya punya wallpaper phone. So bila buka je tengok lah, automatic akan hafal. Sebulan 2 bulan tu confirm akan hafal. Okay, so saya harap you all dapat belajar something malam ni. Dan kalau boleh you cubalah backtest dulu, tengok macam mana gun square of 9 ni, tengok dari sini ni macam mana kan. Kalau you rasa macam senang guna, best guna, guna je lah, tak ada masalah. Kalau you rasa macam lebih confident nak lukis line support resistance tu pun okey, tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Sebab dalam trading ni dia ikut style kita, dia tak ada betul, tak ada salah. Kalau you rasa macam confident guna gun square of 9 ni, guna. Kalau rasa macam tak kena dengan you punya style, you kena lukis support dan resistance, lukis, tak ada masalah. Okay, so itu saja. So harap bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Bye bye dan Assalamualaikum.